kementerian. Terima kasih Datuk Pengerusi. Memang dalam Kepala B41 ini, saya akan fokus kepada peruntukan 35 juta untuk menampung pelaksanaan kajian semula dasar pendidikan negara. Saya, Datuk Pengerusi dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri, seingatan saya telah bercakap tentang penyemakan semula dasar pendidikan negara ini sejak saya mula masuk Parlimen 2004, dan Alhamdulillah akhirnya satu kajian dibuat secara serius oleh pihak kerajaan tentang dasar pendidikan negara ini. Ada banyak isu yang melibatkan tentang dasar ini. Pertama sekali tentang pendemokrasian pendidikan, integrasi pendidikan antara yang mungkin saya sempat sentuh pada petang ini, isu latihan perguruan, isu kececeran pendidikan dan juga isu-isu yang melibatkan tentang core curriculum. Saya mungkin bermula, Datuk Pengerusi, tentang pendemokrasian pendidikan, yang saya rasa kita sebagai rakyat berhak untuk mendapat pendidikan dalam negara kita yang kita berikan peluang, dan saya rasa semua rakyat boleh pilih dengan bebas apakah sistem ataupun bentuk pendidikan yang ingin diberikan kepada anak-anak mereka. Tetapi ianya memerlukan kepada pengukuhan pendidikan itu sendiri. Dan dalam menyemak kembali tentang dasar pendidikan ini, saya ingin tahu tentang dasar, pertama sekali tentang sekolah agama rakyat, ya, yang saya rasa dulu telah mengalami satu zaman di mana ianya diperlekehkan, guru-guru yang tidak terlatih, murid-murid yang duduk di sekolah ini dikatakan tidak ada masa depan. Sedangkan dari segi sejarahnya, saya rasa, Datuk Pengerusi, kita telah menerima, antara jasanya adalah sekolah agama rakyat ini menerima murid-murid yang tercicir. Dulu ada LCE, ada SRP, tak lulus tak boleh naik, SPM tak boleh pergi Form 6 ataupun tak boleh pergi ke universiti. Jadi sekolah inilah yang menampung. Dan ada ibu bapa yang kalau anak mereka menghadapi masalah moral di sekolah, akhlak, berhenti ke sekolah kerajaan, hantar sekolah agama rakyat. Itu satu daripada jalan penyelesaian. Isu di sini adalah apapun kelemahan sekolah agama rakyat ini, dia ada jasa. Jadi saya mahu satu penegasan apakah dasar yang jelas kerajaan terhadap sekolah agama rakyat ini. Dalam konteks kita memberikan pendemokrasian pendidikan. Demikian juga saya ingin menyentuh tentang bagaimana kita melihat di samping SR, kita ada sekolah SJKC dan SJKT, yang saya rasa isu ini adalah isu yang berterusan. It's a long standing issue, it's a burning issue kadang-kadang, yang Berhormat sendiri pernah merasakannya. Saya rasa isu bahasa sebagai contoh. Adakah dalam isu bahasa ini, review dibuat terhadap keperluan pengukuhan bahasa? Saya bercakap tentang semua bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil, dan ibunda yang lain, bahasa Dazan Dusun sebagai contoh. Saya mendapat laporan daripada kawan-kawan, yang sahabat-sahabat di kementerian, bahawa kita tidak cukup sekarang ini pakar-pakar bahasa. Bahasa ini ditegakkan kekuatannya atas sastranya, literaturenya. Ya. Guru Melayu pun sekarang ini kadang-kadang tidak diberikan latihan yang cukup tentang sastra Melayunya. Kita belajar dulu tentang, kita kena belajar bukan saja sekadar membuat karangan, merengkaskan karangan. Dulu kita belajar menterjemahkan bahasa klasik Melayu kepada bahasa Melayu moden. Kemudian diajar tukar pula daripada bahasa moden Melayu pada bahasa klasik Melayu. Apa tujuannya? Untuk kita faham sastra itu. Bila satu bangsa itu dia mula meremehkan tentang sastra ini, maka bahasa itu akan hilang. Dan demikian juga saya diberitahu oleh rakan-rakan daripada kaum Tionghoa dan Tamil juga, kadang-kadang tak cukup tentang guru-guru yang benar-benar terlatih dalam memberikan
pengajaran sastra Cina yang lagi klasik, ya. Sastra Tamil. Saya difahamkan bekas Presiden MIC contohnya, sangat bijak kalau berpidato kerana ada dipakar sastra katanya, sastra Tamil. Ada klasiknya di situ. Itu menunjukkan bahawa sastra ini adalah bidang yang mesti diambil kira. Kadang-kadang kita lihat dalam pembahagian beasiswa, kadang-kadang tak adil. Pelajar-pelajar yang dapat 10A dalam bidang yang profesional, nak ambil bidang kedoktoran, arkitek, dapat ruang. Nak ambil bidang sastra, macam penting tak penting ni. Tapi kena ingat, satu bangsa itu runtuh kalau penuturnya tidak lagi berupaya memahami bahasa itu. Tak mungkin seorang itu dikenali sebagai tokoh Melayu, tokoh Cina atau tokoh India kalau dia kehilangan sastra bahasanya sendiri. Kadang-kadang tak faham. Saya setuju dengan Jempol tadi. Kadang-kadang hari ini kita bercakap tentang satu syarahan. Kadang-kadang adik-adik kita, anak-anak kita pun tak faham. Bila gunakan peribahasa, perumpamaan, analogi tak faham. Apatah lagi bangsa lain nak faham bahasa Melayu. Itu contoh. Adakah ini menjadi antara teras kepada penyemakan semula dasar pendidikan kebangsaan kita. Yang kedua, saya harap bila kita meneliti ni, saya rasa kena ambil pendidikan yang holistik, tidak runcit-runcit, ya. Tak ambil ini masalah ini, kena menggunakan pendidikan yang holistik. Saya nak bagi contoh. Sekiranya kita berjaya mendidik anak bangsa kita dari Darjah 1 sampai Darjah 6, kemudian 6 tahun di sekolah menengah, maknanya 6 tahun campur 6 tahun, kalau dia sampai form 6 lah, maknanya 12 tahun dalam sekolah diberikan pendidikan formal. Sebenarnya kalau kita memberikan mereka pendidikan yang cukup dari segi rohani dan jasmani, saya rasa kita tak perlu lagi kepada PLKN. Ini saya nak sentuh ni. Sebab kalau kita berjaya mengintegrasikan aspek rohani dan jasmani dalam jiwa murid-murid sekolah, selama 12 tahun sebenarnya kerajaan tak perlu bazir lagi setahun kita kena belanja hampir setengah bilion untuk PLKN. Semalam saya dengar, kita sama dengar sahabat-sahabat pada Sabah Sarawak mengatakan duit yang sebanyak itu banyak lagi boleh buat infrastruktur di Sabah dan Sarawak. Jadi saya harap supaya bila kita menyemak semula tentang dasar pendidikan kebangsaan ini, mestilah integrasi di antara akademik dan juga pelajaran agama ataupun moral kepada sesuatu bangsa itu mestilah diambil perhatian yang serius. Saya mengambil contoh tentang satu jurnal pendidikan, The Finnish Education, negara Finland yang melahirkan Nokia sebagai contoh. Setelah berabad-abad mereka membuat kajian, akhirnya mereka mendapat suatu findings ataupun dapatan bahawa akhirnya mereka percaya unsur keagamaan, unsur moral dan akhlak itu akan menjadi penentu kepada kejayaan rakyat Finland pada masa yang akan datang. Oleh itu, sekiranya penyemakan semula dasar pendidikan ini masih lagi mengasingkan tentang aspek rohani dan jasmani ini, saya rasa kita akan gagal untuk melahirkan insan ataupun melahirkan individu masa terminate memang yang kita rasakan penting untuk bukan sekadar mereka berjaya di dalam bidang pendidikan, tapi mereka runtuh dan reput dalam aspek akhlak dan moralnya. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, saya juga ingin menyebut akhir sekali tentang pendidikan guru. Adakah kementerian sedar pada hari ini apakah cara untuk mengatasi bahawa guru-guru yang mendiami ataupun yang mengikuti latihan di semua maktab-maktab perguruan hatta di UPSI, adakah ada kajian yang empirical yang mengatakan mereka duduk di maktab hari ini ataupun UPSI adalah the last resort, pilihan terakhir. Tak dapat kerja lain, tak apa, jadi cikgu, keluar ada kerja. Ini memberikan kesan kepada guru-guru kita, tak macam guru kita dulu, ya. Saya ingat sama ada guru Melayu, Cina dan India, cukup dedikasi, cukup bersemangat mendidik kita semua. Cuti sekolah
Tak ada allowance pada waktu itu. Tak ada allowance untuk tambahan untuk insentif pun tak ada, tapi guru-guru bahasa itu cukup bertanggungjawab untuk mendidikkan kita. Kerana mereka benar-benar masuk maktab kerana nak jadi pendidik. Tapi sekarang kita cukup bimbang, anak-anak muda kita memilih bidang perguruan ini yang akhir sekali setelah tak dapat profession yang lain. Terima kasih Datuk Pengerusi.